Faham? Faham. So, lepas tu lah, dari segi apa orang cakap, dari segi training pun ada apa panggil, ada mempengaruhi juga untuk tempoh sesuatu berat badan tu terjadi. Lepas tu okay, untuk normal orang untuk turunkan berat badan yang KKM, benda dah sebab dulu praktikal kat KKM, 0.5 seminggu means normal untuk turun berat 0.5 kg seminggu. Kalau maknanya kalau dia turun mendadak tu, contoh 5 kilo seminggu tu, itu mungkin dia ada ambil suplemen fat burner ke, just tahu beritahu ni lah information extra lah. So apa pasal turun berat badan ni. Faham. Okay. So kalau ada student tanya kenapa seminggu tu dia berat badan turun sikit, maksudnya itu memang normal lah kan? Sebab sebenarnya kita untuk macam saya buat macam kelas, saya tak syorkan orang tu tengok pada semua timbang, sebab nanti kita akan rasa stres. Satu dia fikir aku dah jaga makan, dah exercise, tapi kenapa itu pengaruhi oleh berat lain dalam badan kita, iaitu berat masa dan berat yang jisim air dalam badan dengan tulang sekali. Okay. Itu kalau saya yang membuat, kalau saya cakap kat saya punya klien. So untuk macam korang ni, just beritahu je lah, kalau just kalau tak turun kalau dia orang tak turun berat badan, tapi tengok pada dia punya inci loss dia, fat loss dia pada badan. Jangan sebab contoh dia pakai saiz 33, tiba-tiba dia berat sama tapi dia saiz 32, 31. Itu maknanya hasil training tu menjadilah, hasil diet dan training tu menjadilah, walaupun berat tak turun lagi. Ada beza ke training untuk inci loss, training untuk fat loss, training untuk weight loss? Inci loss dengan fat loss sama. Oh, iya ke? Ada beza antara dua tu lah. Beza fat loss dan weight loss. Weight loss ni kita nak turun berat. Turun berat means kita kena burn berat kita pada muscle, burn pada lemak. So means dari segi exercise pula berbeza. Macam untuk weight loss ni dia more tu buat cardio lah. Cardio macam setiap hari dia buat cardio, exercise, endurance, repetition dia lebih pada 15. Itu sebab bila kita buat kardio, pembakaran lemak tu cepat. Lagi satu, dia juga akan efek pembakaran kepada mana otot tu akan kecut lah. Means contoh macam saya ada member, dia contoh untuk pengejutan lah, daripada contoh macam saya ada member, dia badan berotot, lepas tu dia masuk marathon runner, badan dia jadi kecut sebab pada dia training semua kardio tu untuk dia punya sukan lah. So itu salah satu kenapa kardio ni dia akan dia satu cepat bakar lemak, dan
sama, dan dia dapat kecutkan juga masa kecut endurance dia kuat lah. So panas tau. Okay, dari segi fat loss pula exercise dari segi exercise dia more to strength training, resistance training dan resistance training dan weight training. Okay, strength training macam buat push up, guna body weight je lah. Means repetition dia bawah pada 15. 8 ke 12. 8 ke 15. Maksud repetition tu apa? Berapa kali kita buat exercise tu dalam satu set. Oh, okay, faham. Okay. Itu apa? Dan proses dia muscle strength training, muscle akan apa? Akan bila kita dah habis sesi, habis workout ke, apa panggil dia punya recovery, bila kita tak nutrien daripada lemak daripada badan kita, dia akan digunakan untuk recovery kita punya masa lah. So lepas kita buat exercise, surekan nanti kalau pasal nutrition untuk recovery lepas kita buat exercise, dan dari diet kita punya diet keperluan, kita kena consume protein lebih lah. Means karbo means karbo ambil je lah, macam nasi segenggam tangan ni. Lepas tu macam saya ayam 4 ketul, lepas tu sayur, cukup lah. Maksudnya lepas exercise tu kena makan protein banyak lah. Protein tu means lebih macam dari biasa kita makan, sebab untuk recover bila kita buat exercise yang kita buat exercise semua jenis exercise adalah semua berkait dengan masa kita. So masa bila dah bekerja, dia perlukan nutrition. So nutrition untuk untuk recovery masa kita punya nutrition adalah protein yang membantu dia punya fungsi. Protein adalah untuk recovery masa tissue muscle. Faham. Okay. Boleh tak nak tahu cardio punya exercise, contoh di sana Cardio punya exercise means jogging, berbasikal, berenang. Cardio ni exercise dia means dia punya cardio ni means kita exercise tu semua berkait pada jantung lah. Means kita berlari, kita berjalan, jalan 1,000 langkah, 10,000 langkah tu cardio. Yang orang baru nak bersenam, apa yang dia punya sukan yang dia orang boleh buat untuk cardio? Paling senang lah bagi dia punya contoh dia ada kategori tau untuk contoh kalau orang tu dia badan besar sangat, so tak boleh showkan dia betul berlari. Means kita suruh dia berjalan dulu, lepas tu workout body weight. Untuk body weight pula kita ada kategori level beginner. Macam push up dia ada level dia, level beginner, level biasa dan level pro lah orang panggil, intermediate. So, dari segi sebab dari segi aturan exercise pula, sebab kita perlu juga nak, kita ada 4 jenis: cardio endurance, muscular endurance, muscle strength, dan satu lagi flexibility. Okay, jenis apa yang kita perlu utamakan lah. Cardio berkaitan dengan jantung, so
dan kita pun kena ada exercise cardio. Muscular endurance dengan muscle strength penting untuk kita punya kekuatan otot tu badan kita. Bila kita otot kita kuat, kita nak naik tangga, nak berjalan jauh. Lepas tu flexibility, kelenturan badan means kita macam perempuan penting nak kuatkan tubuh badan, sama lelaki pun nak kurangkan risiko injury, mudahkan kali kardio. Lepas tu strength training, push body weight workout ke, kalau yang ada weight macam dumbbell, ada plate, untuk beginner boleh lah itu weight training. Boleh, dia ada semua beginner ada boleh guna, cuma daripada jenis berat dia lah. Kalau beginner tak boleh lah macam main berat sangat. Dia ada berat yang biasa, means repetition, semua repetition sama. Cuma berat untuk beginner yang beza kalau main weight ni beginner dengan yang dah macam ada intermediate ni yang dah tinggi level dia. Yang beginner beza dengan intermediate ni, dia punya berat daripada repetition dengan dia punya ulangan dia sama je. So kalau beginner berapa selalu berat dumbbell yang okey? Berat dumbbell tengoklah macam yang ikut kemampuan dia dulu. Means contoh dia first start kan macam paling rendah lah. Kalau lelaki rasanya 4 kilo tu paling ringan lah rasanya. 4 kilo? Untuk lelaki. Kalau untuk lelaki 4 kilo tu kira kiri kanan ke 2 kilo macam tu? Kiri kanan, sebab 2 kilo rasa macam 2 kilo tu biasanya perempuan ni sebenarnya. Yang ni berapa kilo? Yang tu berapa tu? 4 LB. LB convert lah dia punya dalam kg. Tengok handset. Oh. Ya. Ni kalau 4 lah. Ya. Sebab yang tu LB lain. LB ni pound. 1.75. 1.75 means itu untuk perempuan boleh lah. 4 LB tu. Pegat siap. Yang ni? Itu 4 kilo. 4 kilo pun perempuan pun boleh je guna. Untuk ni lah. Yang ni okey lah kot. Dia berat ni kita angkat ikut kemampuan kita. Means contoh repetition, kita buat 8 repetition. Kalau kita boleh buat satu berat tu contoh 4 kilo, kita boleh buat mudah je kita punya curl ni contoh 8 repetition 4 kilo. Kalau kita boleh buat 4 kilo tarik dengan mudah, maknanya berat tu kita boleh upgrade lagi lah. Kalau sampai kita tak boleh buat 8 pada sesuatu berat tu, means pada masa tu berat yang pemberat kita tu setakat tu je lah. So kalau yang macam exercise untuk yang beginner yang tak menggunakan dumbbell just guna body weight lah, macam cuba bagi contoh. Allah, takkan nak tunjuk. Tak payahlah tunjuk bagi Sekejap. Untuk beginner. Sekejap. Tak payah. Dia macam body weight lah. Apa dia, Fatih? Yang kita boleh Google. Google Aziz. Contoh. Aziz je tahu apa yang dia nak bagi.
Sekejap boleh nampak tak? Boleh nampak benda yang type tak? Boleh. Boleh? Keluar Nampak tak? tadi? Tadi Tu keluar. Keluar? type apa? Sharp. Push up. Ini adalah satu, ini body weight lah orang panggil. So, kalau push up ni berapa kali satu set? Okay. Untuk set dia standard je lah. Dia ada level jenis lah. Untuk beginner yang tak boleh buat, kita ada ni push up. Ini untuk beginner lah. Ini untuk orang yang dah biasa. Ni push up. Kita ambil ni push up lah. Ni push up untuk yang baru. Ni push up. Aziz bayangkan semua yang dalam peserta kita orang ni semua beginner. So Aziz bagi yang beginner je. Tak, means mula-mula sebelum kita yang contoh laki hello? Ada mak lekat pula dah. Tak apa nak borak ni. Hello? Dari segi nampak muka Nampak. Oh, wah, akbar. I go. Okay, dari segi okay lah kita. Ini semua untuk beginner lah, untuk orang tua yang tapi yang dalam yang masuk tu semua tak pernah buat lagi tak pernah kita orang anggap diorang semua tak macam tak ada ni dah. Beginner lah senang cerita. Okay. Boleh je. Ambil je. Ni push up biasa. Buat yang Sekejap ni semua kena buat setiap hari ke? Seminggu berapa kali ke? Dari segi jadual latihan kita kena buat lah. Dari segi contoh hari macam standard lah dari segi training 4 kali seminggu. Standard, ikutkan basic untuk tadi 3 tapi kita ambil 4 lah sebab kita ada hari biasa 5 kan. Tapi kita buat 4. Senin, Selasa, Rabu rest. Khamis, Jumaat exercise. Lepas tu satu Ahad rest. Okey. Untuk hari rest ni kita syorkan active rest. Active rest ni means dia buatlah aktiviti apa-apa yang untuk aktifkan badan dia. Jangan dia rest duduk baring atas tilam main game. Means buat aktiviti main badminton ke, Bergerak lah. Main badminton rekreasi lah. Badminton bersukan-sukan ni itu dikira active rest lah. Macam nak exercise pun boleh satu set exercise apa yang kita bagi satu set cukup lah. Itu kira rest lah tu, active rest. Means kita walaupun dia buat exercise tapi exercise dia tak lebih pada intensity dia lakukan pada hari-hari yang dia workout lah. Okay, dari segi exercise pula Isnin, Selasa, Khamis, Jumaat orang panggil Senin kita buat lah, bagilah dia upper body workout. Selasa di Senin upper body, Selasa lower body, Khamis full body. Lepas tu Jumaat full body. Khamis, Jumaat full body. Ikut macam mana, ikut apa, contoh nak buat Isnin full body boleh. Apa tu? Tukar lah yang setiap minggu kan.
Boleh je nak tukar-tukar. Means adalah apa? Dia bahagian-bahagian dia, apa body buat, lower pun buat, full body buat. Contoh Isnin full body, Selasa full body, Khamis full body, Jumaat lower body. Okay, faham itu bang. Means exercise tak kisah pun nak hari nak buat apa jenis punya exercise tu full body ke apa body ke, means dia punya kitaran tu cukup lah. Faham. Full body pun sebab full body kita buat, kita attach bahagian-bahagian besar-besar je. Apa kita buat contoh macam full body kita buat push up, shoulder press. Aziz senaraikan apa exercise, apa body, lower body dengan full body. Cerita nampak banyak. Kenapa? Sebab kita orang kosong Aziz. Nanti kalau kita orang salah kasih information kat peserta, mati kita orang Aziz. Okay. Nak senaraikan pun boleh. Dia senaraikan sikit je contohnya. Senaraikan je, nanti kita orang buat schedule. Carikan kat YouTube ke. Contoh macam lower body kan senaraikan 3 je lah. Setiap tu jenis tu 3 je. Ni nampak kan skrin kan? Nampak kan? No pain no gain kan? Okay. Sekejap Dalam ni contohlah saya bagi tunjuk jadual saya punya. What the heck? Aziz punya jadual untuk Aziz lah kan. Tak lah, contoh apa jenis bentuk lah kita punya design dia. Panggil program. Tabata begini tabata. Dynamic stretching, darbu gap, coaching rugby, control, skrital, full fitness program. Benda nama film aku tu. Okay. Training program. Training program kajian. SOP dan program boleh ikut ni satu. Ya Allah ya Rabbi. Lupa buka. Buka kat sini satu. Sekejap loading, maaf ya. Memakan ni masa. Nak tanya boleh? Tanya Lalan tu, tanya je lah. Kalau kita nak weight loss tu kan kita kena buat cardio punya exercise kan. Means kalau kita buat yang macam fat loss punya exercise, yang training tu macam strength, resistance training semua tu. Boleh je. Means cardio kita tak payahlah fokus. Means kita punya exercise kita tak payahlah fokus nak jogging je, nak buat cardio. Means kita buat lah benda lain juga. Kita dah hari ni yang walaupun kita buat fat loss punya training tu, kita still boleh sikit-sikit weight loss lah macam tu. Semua exercise boleh membantu turun berat badan juga. Cuma dari segi Amla panggil semua mana exercise untuk dari jenis type of exercise dia tu ada kepentingan dia je lah. Means walaupun itu weight loss. Apa sakitnya? Sekejap. Aduh lambatnya lah. Okay, dari segi training. Sekejap, apa pasal lembab sangat ni? Dari segi training dia tu, kita kena buat lah apa orang panggil, dia punya jadual dia lah. Hari ni buat itu contoh dari segi jogging
nak suruh dia orang jogging kalau korang macam Rest day. buat kat rest day je. Berbasikal semua tu buat kat rest day je. Tak ada benda pun. So yang jogging. yang apa? Yang 4 hari tu kita buat macam yang berat-berat lah. Yang dekat rumah lah. Boleh buat kat rumah boleh, kat taman boleh. Benda-benda tu. Ini contoh dia macam saja buat. Ini yang memang pas lah. So weekday objektif dia place ni kat rumah ke full ni tak payah full body orang panggil. Contoh nak buat full body, lepas tu masa dia bila. Ini orang panggil training program punya orang panggil jadual. So dia abaikan yang atas tu. Okay, contoh kita ada bagi dia punya warm up, nak suruh dia buat apa, warm up, static stretching, lepas tu activity macam ini contoh full body, kita ada full body, buat push up dulu, tap, lepas tu squat, lepas tu dah sekali squat. Sekejap Aziz. Squat dengan calf apa tu nombor 3, 4, 5 macam nombor 1, nombor 2 tu upper body. Squat, calf dengan 4, 5, 6 tu lower body So ni dikira macam full. Ini kira full body. Lepas tu dah kita bagi ini sebab nanti korang tunjuk gitu tunjuk exercise je kan. Lepas tu jadual apa exercise apa nak kena buat kena tunjuk juga kat peserta kan. So macam gini lah, tunjuk dia macam gini lah flow dia. Tunjuk suruh dia warm up dulu ke, warm up, lepas tu lepas warm up baru kita pada main activities workout tu. Ini contoh. Lepas tu cooling down, lepas habis tu kena cooling down supaya kita nak elak lah masa-masa jangan kita nak stress balik masa-masa yang kita dah exercise semua tu. Stretching ni function warm up ni kita nak elak pada otak kita cedera. Satunya nak apa orang panggil, nak meningkatkan suhu badan supaya otak bersedia. Itu ni contoh dia, contoh repetition dia, lepas tu set. Ini bahagian gini faham. Ini tunjuk secara rawak je ni. So kalau kita bagi peserta macam ni pun okey je lah kan. Cuma masa tu first kita kena terang je lah. Cuma kita macam video macam nak buat satu tu. Just korang bagi ni, lepas tu tunjuklah video stretching, video push up, shoulder tap, semua ni. Ini semua basic ni. Walaupun nampak macam susah, ni basic. Macam tu kan better kita provide macam Google Drive kan Zati. Betul. Instagram link YouTube. Video kat satu link Google Drive every week. Boleh. Video saja ke ataupun? Kalau kau malas nak buat, kau cari je kat YouTube. Rekod sekejap dalam berapa 5 saat, 10 saat. Tunjuk, just nak tunjuk ini step dia macam gini. Ini contoh exercise ni. Ni contoh exercise ni. Just 10 minit rekod. Sebab yang flow tu kan kita dah bagi flow. Lepas tu dari segi rehat kita kena cakap lah rehat berapa. Sebab macam sebab yang macam saya ni akan apa random lah. Bukan random, means rehat tu rehat mengikut jenis orang panggil jenis exercise tu lah. Jenis type of exercise tu. Standard 1 minit lah bagi dia orang. Nanti lah lagi saya terang pasal repetition, set ni apa dulu, lepas tu rest. Itu lagi saya terang. Means dari segi exercise tu korang buat macam gitu je. Rekod video kat YouTube 10 saat. Bagi aku tunjuk kat dia orang ni contoh dia. Itu je lah. Buat macam gitu je. Mudah sikit. Tak nak pening. Contoh pening kepala korang nak tunjuk
contoh korang rasa malas, stres, ada assignment ke, malas nak kerja senang, rekod je lah YouTube. Cuma bagi ikut flow lah. Dari segi nanti Tu lah. dari segi flow exercise nanti saya cakap sekali dengan semua ni. Dengan repetition semua. Aziz, Yo. kalau nak pinjam Aziz punya ni boleh? Apa? Ni, jadual ni. Ambil je boleh je. Akan hantar. Hai. Ni bukan ni. Tak lah, biasa. Yang biasa-biasa je. Dia ni contoh lah. Buat macam gini pun boleh dah. Okey lah. Banyak. Contoh kalau nak buat tabat. Silap. Tabata. Bata tak penat ke? But just do the simple and enjoy. Just kita buat exercise yang basic, shoulder rotation macam gini, tapping, push up, superman hold, just semua ni basic je. Just kita buat benda exercise tu basic. Jam pinjek, lompat bintang, squat, lunges. Sebab Tabata semua tahu tak? Tahu? Dah. Tanya dia orang tahu tak? Yang lain Tahu. tahu tak? Tahu sebab Tahu. Tabata dia 4 minit. Setiap masa tu untuk satu round dia ada 8 round. Satu round 20 second, means 20 second lah buat exercise ni. Lepas tu rest 10 minit. Lepas tu 20 second buat exercise ni. 20 second buat exercise ni. Lepas tu 8 round. Last round 3. Itulah. Tabata tu sendiri apa maksud dia? Nama panjang dia ke? Itu tak tahulah. Itu memang nama dia Tabata. Means orang panggil dia kategori high intensity interval training, means dia exercise ni interval training dia salah satu untuk dia kira macam cardio jugalah, improve stamina pun boleh. Dia kategori satu nota kat dah. Sorry lah, lupa sikit. Banyak main ni, belajar dulu. Banyak main pengguna. Dia yes, dia Tabata ni dia kategori juga sebab dia kategori dalam cardio juga sebab dia high intensity interval training. Dia training ni kita buat, kita nak push dia push kita punya heart rate lah. Means kita buat exercise 20 second straight, 20 second rest 10 minit, 20 second lagi, 20 second rest, 20 second sampai lah 8 round. Ini dikira cardio lah. Ini boleh dikirakan cardio ada banyak jugalah. Boleh circuit training, Tabata, interval training, lari pecut 50 meter lagi pecut, slow jog 50 meter lagi pecut balik 50 meter. Macam itu just saya share info lah pasal cardio punya, nak improve punya cardio, nak improve kita punya jantung lah. Sebab cardio ni orang panggil means berkaitan dengan jantung. Macam mana jantung kita ni supply oksigen dalam badan kita lah. Means kita exercise kan, contoh kita berlari, kita jogging kan, kita jogging jauh-jauh kan, kita rasa oksigen tak cukup kan, means kita punya jantung tak cukup bagus lah. Means tak cukup bagus nak saja oksigen. Means kita training cardio hari-hari pun kita training cardio hari-hari untuk nak bantu bila kita jogging, kita relax je, boleh berlari
sambil bercakap, berborak walaupun dah jogging jauh-jauh. Itu berkaitan dengan kardio lah. Untuk nak bagi workout Tabata kat dia orang pun boleh je, macam minggu-minggu diorang dah Macam biasa. minggu ni Minggu ketiga ke, minggu biasa ni, so bagi diorang adapt dulu exercise, buat full body hari pertama. Hari kedua apa body pula, bagi diorang yang selesa dulu dengan bagi badan, bagi otot-otot tu bergerak, rasa ada rasa sikit. rasa sengal. Yang dah lama tak ber-workout, tak ber-exercise tu mungkin dah berkaratnya ototnya. Tu lah. Nak buat ni just contoh lah, nak buat Tabata workout pun boleh. Lepas tu dari segi exercise tu nak tengok kat YouTube pun boleh. Ada je Tabata, cuma sebab kat YouTube dari segi kat YouTube pun macam hardcore, cuma kita dah tahu kan exercise apa yang senang, just kita masuk je lah untuk 8 round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bagi je lah 8 yang senang. Macam saya bagi ni, macam saya buat ni just contoh buat upper body dulu, lepas tu lower body dulu pula, last sekali bawah core. Dari segi exercise pula, ni saya cerita dari segi exercise. Untuk buat exercise ni macam ada full body lah contoh. Contoh hari tu kau orang nak buat full body, Shopee contoh. Daripada hari tu kau nak buat full body kan, full body contoh boleh buat ni saja, buat 6 contoh push up, shoulder tap, ini semua upper body. Squat, calf raise, lower. Ni crunch ni macam sit up, tapi saya tak showkan buat sit up tau, buat crunch lagi senang dan crunch lagi selamat daripada sit up. Sit up nanti risau salah buat, boleh dapat spine injury. Buat crunch macam sit up, cuma dia angkat separuh, rasa bahagian upper abdomen. Leg raise sit up sama je rasa, tapi risiko sit up tak showkan buat sit up sebab sit up risau boleh satu inject bahagian spine, satu movement. Bila kita tak control movement tu tak selesa orang tu, so better buat crunch. Jangan, kalau buat exercise pun better buat crunch yang sit up tu elakkan lah. Ini crunch dengan leg raise ni bahagian perut. So aturan exercise. Sebab apa, kalau korang tengok ni apa, lower kaki, ini crunch perut. Kenapa perut ni perut ni last sekali first. Korang ingat perut ni macam apa kan, lepas tu macam dekat-dekat dengan lower. Walaupun korang buat lower, contoh korang nak buat apa saja, korang kena buat contoh nak ada exercise kat bahagian perut, korang buat push up dulu, push up, shoulder semua tu last sekali bahagian perut. Kalau korang nak buat kaki, nak ada buat bahagian perut juga, buat dulu squat semua, bahagian kaki semua, baru ke perut. Sebab apa perut kena buat last sekali, sebab perut ni perut adalah core muscle ni, kita punya pusat graviti, tahu kan? Pusat graviti kita kat perut. Baru tahu. Kita punya core utama kita kat perut. So bila kita dah, contoh kita buat perut dulu daripada exercise lain, kita dah push segala tenaga, segala anggota badan kita untuk buat bahagian perut. So bila that's why bila kita buat exercise lain, kita akan rasa tak larat, rasa malas, penat, sebab kita dah banyak habiskan tenaga di bahagian core, bahagian perut. Plank,
Plank ni pun dah attack perut, dah guna bahagian tangan, bahu, belakang, kaki nak tahan. Sebab plank semua ada yang tak tahu ke? Plank ni bagus. Plank ni nanti korang letaklah plank. Dia walaupun nampak macam plank ni dia semua level, dia tak ada beginner, benda semua level. Boleh buat plank. Semua level pakai plank ni. Plank ni cuma beza dia standard 30 second. 5 minit, seminit, 5 minit. Kalau yang macam budak sport rek kena tengah jam kena plank, itu tak pernah lagi masa auto babai lah. Tak larat pun. Dia macam nanti plank macam gini. Plank. Haziq, 10 Yo. minit lagi. Oh, ada masa Google Meet Tak adalah. Saya tak nak mengganggu malam orang. Oh, tak ada apa. Borok pun semu. Pahala sikit je. Ni lah plank. Allahu Akbar. Aku tak cakap benda pun Google, Siri. Ni lah plank kan. Mana duduk kat dalam gini, tahanlah 5 minit, seminit. Macam dari segi ini dia buat masa. Okay, standard beginner 30 second. Intermediate, advance dah boleh buat 5 minit ke. Standard plan, standard mula-mula bagi 30 minit. Mana tahan je lah duduk macam gini, merana tahan orang tu, badan dia. Okay, sebab tu make sure apa-apa jenis exercise untuk bahagian perut buatlah sekali. Okay, faham? Faham Okay, dari segi repetition, tak nak dah terangkan satu-satu sebab just korang guna je 8 ke 12. 8 ke 12 maksudnya satu exercise tu push up 8 kali hingga 12 kali. 3 set maksudnya buat 8 tu Tak macam dah 3. Tak habis je. 8 ke 12 korang buat je 18. Sebab malas nak terangkan. Sebab dia dari segi repetition ni, contoh dia ada 5 ke 6 main power, 8 ke 12 strength sepatutnya. Lepas tu hypertrophy, dia ada strength, hypertrophy, endurance. Tu banyak nak tengah payah. So korang ambil je 8 ke 12. Tak pun kalau rasa dia orang tak rasa dah macam dia setiap hari 8-12, orang buat je lah 12 ke 15 ke, antara dua tu je lah. Lepas tu dari segi 8 ke 12 untuk setiap ni lah, satu setiap ni. Lepas tu dari segi set pula, means dari segi set, korang suruh dia orang buat setiap satu jenis exercise tu habiskan dulu untuk satu set, lepas tu rehat. Habiskan dulu 3 set. Contoh, syorkan set lah, standard 3 set. 3 set. 2 ke 3 set lah. Okay, habiskan dulu ni 3 set. 3 set, lepas tu baru masuk 3 set. Okay, ni saya cerita pasal set dulu tau. Okay, set. Dia habiskan dulu 3 set. Baru habiskan dulu 3 set, baru masuk ke exercise baru. Okay. Dari segi exercise, okay. Lepas kita buat, contoh kita buat 12 kali. Okay, baru habis satu set. Okay. Lepas habis satu set tu kita rest. Okay, rest pula. Rest untuk set baru, kita bagilah dia rest seminit. Tak pun 30 saat ke seminit. Lingkungan tu lah, 30 saat ke seminit. Untuk satu set. Okay, dia habis satu set, okay, rest dulu 30 saat ke seminit. Untuk setnya.
Okay, lepas tu dah habis rest, okay masuk set ketiga. Buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Okay, rest. 30 saat ke seminit untuk masuk ke set ketiga. Okay, itu rest antara set. Okay, rest antara exercise baru. Lepas kita dah habis 3 set ni untuk satu exercise, okay, kita nak masuk ke exercise baru. Okay, kita rest dulu. Rest maknanya lepas kita dah habis 3 set tu, dah habis 3 set kan, rest seminit untuk masuk ke exercise baru. Seminit ke 2 minit lah. Faham? Minit ke 2 minit. Nak masuk ke exercise Ke exercise baru. exercise lain. Exercise lain. Seminit ke 2 minit. Means okay, set 1 ni gini contoh. Allah. Nampak tak? Okay, set 1. Okay, set 1 push up. Lepas tu set 2. Anjay. Kopi. Bagi kau faham sikit je. Aku tak faham. Okay, ni set 1. Kita buka. Lepas tu rest. Mana pensel? Insert. Tak apalah. Okay, ni set 1. Okay, set 1 kita buat dulu 12 repetition. 12 lepas tu rest 30 second. Dah habis set pertama. Okay, kita buat 12 dah habis set pertama. Lepas tu rest. Masuk set kedua. Rest 30 second ke seminit. Lepas tu dah habis. Lepas tu masuk. Okay, lepas pada tu dah habis set ketiga ni, terus rest seminit ke 2 minit. Maknanya bukan rest sama dengan antara set 2 ke 3 ni. 30 second ke seminit. Bila dah habis set ketiga ni, rest terus untuk seminit ke 3 minit. Untuk exercise baru. Begitulah dia punya momentum terusnya punya exercise. Okay. Okay, bahagian repetition, set, rest semua dah bagi tahu. Okay, apa lagi So hot man, I'm so hungry. Ada apa-apa lagi tak? Saya tanya. Apa lagi nak tahu? Yang lain ada nak tanya soalan. Kau nak tanya pasal makanan boleh? Tanya je, boleh je. Macam contoh kan kalau kita nak workout kan, macam tadi cakap lebih ke protein dan makan kan. So kalau macam rest day tu boleh ke macam dia nak macam cheat day sikit ke? Cheat day apa panggil dari segi pemakanan ni? Ke macam seminggu tu juga kena kawal portion tu. Dari segi rest, jaga kat pattern. Walaupun rest, dia jagalah makan. Just enjoy je. You pun tak payah panggil, tak payahlah nak diet strict sangat. Kena ada cheat day ke? Maksudnya cheat day tu boleh makan aiskrim, benda manis, makan sekati, minyak macam tu. Perlu ke ada ke tak perlu? Ke tak boleh? Makan boleh seminggu sekali boleh lah. Means hari cuti Sabtu ke. Jangan. Seminggu sekali je seminggu sekali boleh. Tapi dari segi pemakanan, korang suruh dia makan seimbang je. Makan macam biasa, cuma kurangkan macam kawal portion je lah. Kawal portion, lebihkan protein, sayur lebih. Suku-suku separuh lah. Suku-suku
suku lebih. Okay. Sayur lebih, protein pun lebih. Oh, suku lebih-lebih. Dan suku-suku separuh, sama je lah. Cuma lebihkan protein je lah. Protein dengan sayur. Protein tu daging, ikan, ayam kan? Telur. Okay. Apa? Kacang ada. Macam snacking so yang boleh makan kacang, makan je lah kacang. Tak ni makan kacang. Buah boleh. Okay. Buah boleh lah makan snacking, makan kacang. Kacang ni pun ada protein yang tinggi, good fat. Dia yang penting kita complete makan pagi, tengah hari, malam kan. Pagi breakfast. Jangan skip kan. Breakfast jangan skip. Lepas tu tengah hari, lepas tu makan sebelum, jangan sebelum pukul 9 tu makan lah. 3 kali sehari pun dah okey dah. Kita makan 3 kali juga. Melantak apa? Maggi. Mana tu? Macam tu macam nak nak DIY punya makanan. Macam Kalau snacking kan selalunya sesuai time bila? Snacking pukul 11 boleh, snacking pukul 4, 3, 4. Apa tu? 11 pagi ke 11 petang ke? 11 pagi. 11 pagi petang. 10 ke, minum air susu ke. Macam pagi kalau rasa mampu. Pagi kalau tak boleh makan oat ke. Pagi tu scramble telur makan dengan roti je. Sekeping cukup lah. Sandwich roti means tak ada mayonnaise, tak ada sauce, means makan dengan roti je kosong. Roti kalau nak betul-betul roti biasa boleh je sebenarnya. Kalau rasa nak betul-betul health, roti yang tu full meal tu recommended lah. Itu recommended. Kalau nak makan roti putih pun boleh. Just sekeping 2 keping boleh lah. Jangan lebih. Cuma kalau time nak workout tu kena macam makan awal berapa jam ke apa ke dia? Kalau nak workout, contoh workout pukul 5. Workout pukul 5, makan kita, kalau makan tengah hari kita makan pukul 1 ke 2 kan. 1 ke 2 paling awal, 1 ke 2, 3 cukup lah untuk makan tengah hari. Boleh sangat. Tu snacking setakat makan lah macam buah ke, pisang ke. Lepas tu exercise pukul 5. Cukup lah. Lepas tu lepas pada workout tu, kita dah workout 5 sampai 6, minum air, relax dulu. Lepas tu pukul 7 lebih, pukul 7.30 lepas maghrib, pukul 8 ke makan lah. Jangan lewat sangat makan. Dari segi makanan sebelum tak payah, kalau boleh jangan makan nasi belauk pukul 4, workout pukul 5, nasi belauk pukul 4. Muntah lah. Mengah senak kan? Tak best lah. For me tak best lah. Okay. Kalau air tak tahu lah. Kalau orang biasa mungkin itu dari segi bodybuilder, mungkin dia orang akan makan workout sejam 2 jam sebelum nak workout. Macam makan protein, telur, makan ikan bakar yang bakar dengan salad ke. Mungkin dia orang akan makan. Itu kalau standard macam saya ni, saya tak makan pun. Just kalau ada buah ke, makan je lah buah. Pukul 3, 4 tu. Awak bodybuilder ke Aziz? Tak lah. Oh, okay, sorry. Aziz kalau tak nampak langsung bodybuilder. Kau tanya lah. Aziz. Ya, tanya.
Kalau air, maksudnya Air. kita ambil je 1 liter je ke? Soal kadang-kadang soalan yang jangkaan. Ni soalan jangkaan. Boleh tak kita guna yang 1 liter tu? Cukup je. 1 liter air masak, 1 liter lagi air manis. Adakah boleh kira air? Tak, kalau boleh air kosong 3 liter. 3 liter biasa. 2 lah. 2 Ya, ini je lah Sombong. air masak 2 liter. Means kurangkanlah minum air manis tak pun. Kalau yang macam saya ni memang dah lama tak minum air manis. Just minum air manis tu macam Red Bull zero sugar, Extra Joss zero sugar. Pepsi zero sugar. Tak minum Pepsi zero sugar tak nak. Tak lah sebab tu air sport drink. So saya minum yang tu lah air manis yang baru minum lagi berapa bulan ni. Setakat air manis teh tarik semua tu. Adakah air manis tak ada minum lagi lah. Aziz, adakah air manis tu punca berat badan naik? Air manis pun ada punca sebab gula adalah karbo, glukos. Karbo pun dalam nasi ada glukos. So bila kita tak bakar, tak guna, dia akan glukos akan transfer kepada fat. Okay. Bila kita tak bakar, dia akan jadi pada trans fat pula pada fat. So bila kita bakar macam tu, daripada dari segi karbo pula, bila kita exercise, karbo keperluan kita dah habis digunakan. Contoh kita makan karbo berapa ratus kalori, 100 kalori kita dah guna semua 100 kalori. Bila kita selesai kita berjaya bakar 100 kalori karbo untuk exercise tu. So bila karbo dah habis digunakan, dah digunakan, lemak pula akan dibakar. Nutrien pada lemak pula akan diguna untuk dijadikan kepada tenaga. Proses itu tak penting nak proses ATP, PCR semua. Itu dalam sangat. Dari segi air manis, kalau nak ambil pun ambil lah, buat cukup rasa seketekak. Rasa tekak je lah. Buat minum waktu pagi cukup lah. Yang lain ada lagi soalan? Dari segi pemakan, tak habis lagi ni pasal makan. Tak habis lagi. Kan? Okay, dari segi pemakanan je. Pagi tu kalau yang boleh makan oat, makanlah oat je. Macam saya makan oat ke. Janganlah buat makan pagi nasi lemak, tengah hari nasi belauk, malam nasi lauk. Allah Akbar. Dari segi masakan pula, nak dari segi masakan kurangkanlah berminyak tu. Kalau nak berminyak pun tak ada olive oil, boleh isilah minyak tu sikit-sikit. Tak ada, satu masak ke? Olive oil lah. Kalau nak rasa sihat sikit, minyak olive oil. Lepas tu ikan, kalau ada air fryer, bakar dalam air fryer je. Macam ayam tu tak dalam air fryer, ikan dalam air fryer. Tu lagi sihat. Itu auto just perak-perak ayam, dah campak je dalam air fryer. Dah tak payah nak tunggu masak-masak goreng-goreng atas dapur. Dia masuk bilik goreng kaki. Kalau bulan puasa pula macam mana sahur dengan buka? Dari segi sahur dari segi sahur just makan je lah. Kalau yang nak makan nasi, makan nasi berlauk ke,
Means still kawal lah portion tu. Bukan kawal portion. Means masakan tu kawal lah. Janganlah berminyak sangat. Air pun minum air. Minum air cukup bulan puasa ni. Yang penting air dalam badan tu cukup lah. Macam mana Ada nak tip pastikan air cukup? Cukup. Berapa Ada kali? tip tak minum kurma ke apa, makan kurma ke apa ke, bagi tenaga sepanjang hari tu? Tak tahulah macam mana sebab tiba-tiba bertenaga. Taklah. Okay, macam kalau kalau pagi tu makan je lah. Biasa kalau malas nak makan nasi, makan air masak dengan kurma. Tak apa, masa nak minum air manis ke pagi tu, boleh lah air manis pun. Minum lah. Kalau nak minum air manis pun pagi tu, minum lah air manis yang macam Milo ke. Manis bertenaga lah. Ada ke? Air manis bertenaga. Air Milo ke air susu ke pagi-pagi. Yang sebab Milo pun ada sikit protein air tu, ada gula, adalah kasian-kasian sikit. Kalau macam air TO tu kan minum pagi-pagi, mau kembung perut. Banyak sangat. Lepas tu minum air masak ke 4 gelas ke. Kumur-kumur, tergosok gigi, kumur-kumur sikit, minum air. Tu kalau tak ada kelas tu jangan buat je lah rutin harian biasa, relax dengar surah ke apa bagi orang Islam. Lepas tu lepas untuk berbuka pula, berbuka tu bukalah dengan bersederhana, janganlah berlantak bahan kuih, hancur juga tu. Bahan kuih 5 ketul, 10 ketul. Means makan je lah macam biasa. Sebab means makan nasi. Lepas tu nasi imbang lah. Ada semua. Kalau malam tu ya snacking je kan, lepas buka, lepas tarawih ke. Ikut kan, kalau nak snacking lah. Tapi jangan snacking yang over sangat lah. Means snacking tengah malam makan nasi. Oi. So no. Kuih raya. Buah. Sebenarnya Buah. buah okey. Buah okey je. Kuih raya. Tapi ada buah kan yang macam dia sugar tinggi. Okey ke? Buah tu buah yang bagus sikit lah. Means tembikai, apple, apple hijau, tengah malam. Anggur okey ke? Anggur. Buah senang cerita, makan je lah buah nak apa nak makan. Oh. Tapi janganlah sampai Banyak. sampai makan buah tu sampai tak ingat dunia. Makan buah tapi tak mengenyangkan macam tu. Macam sekadar makan macam makan jajat. Sekadar nak membasah tekak, rasa puas, cukup lah. Faham. Just Kalau durian. Ya Allah, bulan puasa ada durian ke? Kalau Durian, saya bab kaji pasal gula Raya. dalam Ada durian. gula dalam buah ni tak tahu lah. tak tahu sangat sebab kita tak belajar kan. Kita bukan belajar untuk kaji buah kan. So tapi durian nak makan durian makan lah, tapi janganlah sampai lebih pada biasa. Lebih 5 ketul mahu hitam panas badan. Maka tu ikut rasa lah bulan. Semua buah okey je. Cuma yang nak buah yang rasa sedap, ada air banyak, tembikai lah biasanya. Tembikai yang sedapnya ada air banyak. Biasa apa kuih raya? Siapa tanya kuih raya tu? Saya Oh, kuih raya. Kuih raya kalau buat sendiri
dijangka boleh buat yang sihat. Kalau siapa pun dia buat yang sihat. Kalau boleh hari raya tu macam tak boleh sentuh langsung ke ataupun kurangkan ke macam mana? Kalau macam hari-hari raya sebat je lah. Sehari tu kan, contoh hari raya tu kan, sehari tu sebat lah. Korang nak makan apa, sebat je makan je. Raya pertama lah. Raya 2 hari tu sebat je. 2 hari. Ini mesti nak teban ni. Tidak. 2 hari lah please. Ikut korang kalau nak makan apa kuih raya tu ikut, sebab kuih raya pun ada yang dia punya walaupun nampak kecil tu tapi tinggi sebab dia punya kandungan dia macam-macam campur kan. Nak sedap punya pasal. Itulah tu. Tapi just makan je lah. Nak sebat. Kalau macam saya pun sebat jugalah. Tapi kadang dah cukup. Bila dah sebat banyak-banyak dah muak yang rasa. Tapi yang itu biasanya kuih raya yang biasanya kalau buat sendiri kita boleh buat jadi nampak macam sihat, macam elemen tu kita kurangkan gula ke apa ke entahlah. Sebab buat ni tak pernah cuba lagi. Tapi buat kurangkan minyak yang digunakan ke, tak bayangkan lah. Biskut. Sebab Haziq ni dia more kepada senam dengan makanan yang biasa kita makan lah. Kalau bak buah, kalau korang tanya agak susah lah untuk dia jawab sebab dia belum kaji lagi buah tu. Kita tunggulah sampai dikaji buah tu macam mana. Shopee. Okey, dari segi kuih tu itulah. Ikut korang lah kalau makan pun. Pandai-pandai lah jaga kan. Pandai lah. Sebab raya siapa je tak enjoy rendang semua tu. Itu yang cacah Sazali Samad pun redah je sehari. Sazali Samad siapa? Ya Allah. Kat berat tu. Oh. Okay. Tapi kalau bulan puasa, exercise pun still sama intense juga macam Pak Aryu. Kena slow down sikit ke? Oh sama je, cuma dari segi waktu je lah nak cari. Macam saya sebelum ni pukul 6 tukar pada biasa pukul 5, 6. Dari kat buku lah. Macam saya ni 5, 6, lepas tu 5, 6 exercise, lepas tu 6, 7 bahan main badminton. Gitu. Itu hari biasa. Kalau hari contoh hari bulan puasa ni tahu tengah mikir kot nak buat bila, tapi kalau rasa malas jawabnya Baring. Tapi kalau pasti je lah. Tapi kalau dia orang beginner kan, macam kalau puasa dah sasar takkan buatnya. So kalau kita suruh kawal portion makan time berbuka ke boleh kan? Itu pun boleh. Tapi dari segi waktu nak workout, nak tukar. Contoh kalau biasa kita suruh, hari biasa kita suruh dia buat petang. Nak suruh, tu kalau suruh dia orang buat malam. Lepas buka tu macam Tarawih. Lepas tarawih standard ke 10, 11 cukup lah sejam. Kalau buat lepas tarawih boleh. Sebab nak lepas buka boleh. Lepas buka tu buka tu means kita buka pukul 7.30 lah. Yang paling lewat pun 7.30 tak ada. Buka pukul 8 rasanya. 7.30 situ. Pukul 8 tu exercise. 8 exercise. 8.30 habis lah. Pergi tarawih pula. So kita boleh pilihan either dia nak buat sebelum buka ataupun lepas buka je tu. Pilihan di tangan dia orang, dia nak buat mana. Sebab ikut atas keselesaan. Kalau dia orang biasa kering tekak, kalau dia orang biasa nak bersedia kering tekak exercise 6, 10, 6, 7. Okey, sebab
Sebab macam exercise tadi, waktu-waktu rest tu lah kita nak minum air semua tu, nak basah-basahkan tekak. So itu sebab bila kita exercise kan, kita akan rasa kena tekak kan. So nak bulan puasa. So yang tak biasa tu mungkin tergugat iman baru mak masak ke, baru jual dah buka. Sedar-sedar dah buka lah. Tapi kalau buat malam kan, bahaya tak macam tidur lepas tu ke macam kena rehat dulu baru tidur. Sebenarnya tak bahaya pun nak workout malam. Yang bahayanya bila kita pagi exercise, petang exercise, malam exercise 3 kali sehari, itu yang bahaya. Macam si Ashraf Sinclair tu dia over sangat tu. Bukan sebab malam bahaya exercise ke apa. Dia bahaya bila kita over lah. Over exercise. Overuse kita punya masa exercise. Tapi kita contoh kita habis pukul 10 exercise pukul 10 sampai 11 ke, lepas tu pukul 12 tidur lah, 12.30 tu tidur lah. Just lepas exercise tu minumlah air makanlah kurma sikit ke, makanlah juga sikit. Nak macam minum air, kalau ada buah lagi sedap, kalau ada buah-buah yang berair macam lepas exercise tu, sebab kita nak tekak kita rasa sedap lah. Energi tu ada balik. Ataupun kita rest dulu, minum air, masak air sejuk, lepas tu terus tidur pukul 12.30 buat tunggu daripada buka tu buat assignment sekejap, nak tunggu waktu rest 10 sampai 11. Dia workout untuk exercise ni setengah jam ke sejam pun dah cukup dah untuk exercise ni sebenarnya. Setengah jam ke sejam pun dah cukup. Okay, itu je lah dari segi waktu dia. Sama ada serbu nak terawih setengah jam dulu workout, selepas itulah untuk bulan puasa lah. Segi pemakanan kawal lah bulan puasa ni. Sebab yelah bulan puasa kan kita kuih melantak orang bagi, jiran-jiran bagi nasi goreng, mi goreng ke. Pandai-pandai lah kawal ambil. Sebab kalori keperluan harian pun penting juga. Dari segi sebutan kalori tu pun puasa nak kira kalori ni susah agak. Just kita makan macam biasa, cuma kurangkan portion karbo macam kita sehari 2 pinggan nasi, kurangkan jadi 1 sendok dan lebihkan protein dan sayur. So kira kalori ni payahlah. Just kita kawan macam biasa. Okay. Tak ada apa-apa dah. Saya nak tanya. Tak ada Sekejap. Tanya. Okay. Kalau contoh kan kita buat apa yang kita plan tadi tu, kita kawal portion semua, buat workout. Kalau normalnya result biasa akan nampak berapa lama? Kalau sebulan pun itu gantung. Tengoklah kalau dia tahu, kita tanyalah orang tu berat turun tak turun. Tapi baju ada perubahan ke dari segi saiz semua. Lepas tu kalau itu standard lah, itu sebulan pun boleh juga nampak. Kalau yang macam nampak berat turun seminggu, 2 minggu, 1 kilo tu pun boleh jadi. Cuma itulah apa panggil, just diorang teruskan je lah kawal dia punya apa yang kita suruh tu, ikut exercise, kawal pemakanan, insyaAllah lah boleh nampak dah 2 minggu, 2-3 minggu.
Kalau untuk itulah yang nampak perubahan. Tapi nak perubahan yang ketara yang nampak mendadak dalam masa sebulan payahlah. Biasanya 5 bulan, 6 bulan. Jap, kalau contoh nak timbang berat kan, waktu yang sesuai nak timbang selalu bila? So kadang pagi lain, petang lain, malam lain. Standard waktu pagi lah. Pagi. Tapi kalau boleh contoh nasi timbang. Timbang hari lupa pula dah yang tu. Tak timbang, contoh timbang hari timbang, so dia timbang hari 2 minggu sekali. Contoh first kita start, itu sekali. Lepas tu dah jam suruh dia timbang. Tunggu dalam beberapa hari lagi, dalam seminggu 2 minggu baru suruh dia timbang balik. Jangan suruh dia timbang selalu, takut nanti contoh dia timbang selalu, kadang dia orang pergi timbang petang, dia orang pergi timbang tengah malam. Itu jadi memainkan dia punya Strike. mentality dia down lah. Tengok tak jadi ke aku punya exercise, diet semua. Lepas tu apa panggil, dia rasa stres, rasa down exercise, rasa dia punya badan tak jadi. Faham. So kalau timbang tu kita sekali, so dia ukur inci semula. Apa? Soalan balik. Macam yang 2 minggu sekali timbang tu, kita minta dia sekali ukur inci juga ke, ataupun benda tu sebulan sekali kan inci benda tu? Faham tak? Inci means sama buat macam timbang means ukur je sekali dengan tanda timbang mula-mula. Lepas tu timbang yang seterusnya dalam beberapa minggu lagi ukur balik. 2 minggu lah. 2 minggu ke 3 minggu jangan suruh dia timbang dia timbang ukur setiap hari. Jenuh pula orang penat nak mengukur benda yang sama. Okay. Lagi Haziq ada ke untuk kita orang yang nak handle event ni ke, macam apa tak jelas. Haziq ada apa-apa nasihat ke untuk kita orang yang nak handle event ni, macam mana ke? Dari segi handle event ini, just apa exercise tu korang boleh cari je lah kat YouTube exercise apa. Lepas tu jenis exercise korang nak buat macam mana tu? Macam Haziq ni lah. Haziq recommend. Yang Haziq buat tadi tu, yang schedule tu, kat situ je lah kita orang just ubah sikit-sikit. Tak banyak. Paling-paling daripada Haziq je lah. Kan mandai-mandai kan habis orang. Sebab yang tu pun nanti kena tengok. Tolong nanti saya tengok, saya tolong buatkan balik. Benda ni bila start? Lusa. 7 hari bulan. Nanti saya buatkan balik jadual tu. Sebab yang tu tak set, yang tu kena buat balik tu. Saya tekan balik. Sebab saya buat terus lah untuk beberapa exercise yang boleh, senarai exercise. Tu nanti pandai lagi. Lepas tu dari segi video dia boleh tengok je kat YouTube. Sebab suruh diorang search lah kan. Kat YouTube ada cuma satu. Kat YouTube ni dia pelik sikit lah. Kadang dia orang buat push up perut, lepas tu ke kaki. Dia orang macam rojak lah. So jadi tak atur lah. Macam saya kata mana dulu kan. Dari segi mentality, just motivate je lah dia orang.
So Yang pasal kau nak interact dengan peserta tu macam kita setiap hari ke macam kena tanya dia orang ke macam just ke. macam tadi macam kau tanya lah, okay, macam mana hari ni, okay ke, macam mana progression, macam mana rasa bila selesai badan, rasa macam mana, rasa soreness ke apa, macam injured ke apa ke. Setakat ni takut salah injured, kalau ada orang injured ke apa, dia orang rasa macam just injured. Setakat kalau apa injured tak sure lah boleh berlaku tak, tapi tu dia orang ni lah warm up semua. Lepas tu kalau tiba-tiba dia orang injured, jangan suruh dia orang pergi urut tau. Injured suruh dia orang isi ais kat bahagian yang dia orang injured. So tips dia lah, isi ais dia lah. Tuam je lah. Isi ais, isi dalam beg plastik tu, isi je kat bahu, isi otak je. Jangan suruh dia orang pergi urut ke apa. Urut tak digalakkan lah, tunggu. Contoh hari pertama, hari ni dia injured, isi ais dulu dalam seminggu. Kalau tak okey lagi baru urut. Tapi urut pun kena cari yang urut yang sport massage lah. Urutan sport lah. Dia fisio. Tetapi itu nantilah. Dari segi rehab, itu semua rehab lah. Tapi tak biasanya dari segi workout ni jarang orang injured biasanya. Yang injured biasanya orang yang bersukan biasanya banyak. Dari segi bulan. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Itu dari segi kau tanya je lah. Dari segi interact dengan participate, tanya lah dia orang okey ke tak okey, macam mana exercise, boleh buat ke tak, senang ke, susah ke. Tak certain orang, dia orang akan kata susah lah, padahal benda tu dah kira basic dah tu. Mindset dia orang je biasanya, mindset dia orang rasa tak boleh buat sebenarnya. Orang kena push lah dia orang. Takut dia orang nak mengada, susah lah coach, tak layan je lah. Macam orang lain je lah kata, tak apa, buat je mana mampu. Lepas tu nanti buat lagi. Layan je. Satu, jangan terlampau paksa, jangan terlampau, mula-mula ni bagilah dulu, dia orang adapt dulu lah. Tak biasa mula-mula kan, ada yang tak biasa kan, tak boleh buat, tak apa, layan. Lepas tu nanti dah lama contoh, korang buat lagi, contoh sebulan ni dah habis, korang buat lagi kan. Biasanya orang tu dengan exercise tu, tapi dia orang kata tak boleh. Itu tentulah kalau minggu kedua orang minggu kedua, tiga tu okey, dah biasa dah adapt lah tu dengan badan tu. Korang start ni apa, tak apa, boleh lagi push tu. Korang cakap lah, boleh push, senang je tu. Sebab apa panggil misal bila mindset, mental, psikologi kita kata tak boleh, automatik badan kita rasa kata tak boleh. So kita punya motivation tu kena ni lah, kena towards to the participate. Rojak. Ada lagi soalan? Yang perlu ditanya ke dah? Semua dah okey Okay. Dah okey. Okay. Sorry lah kalau ada terkurang ke apa, takut ada yang tak disampaikan lagi ke, salah manusia ada tak apa, ilmu kita akan macam nak apa, nak panggil lagi Haziq untuk dengan peserta, tapi nanti tengok dulu, kita tanya Madam dulu. Jangan, kalau Madam malu. Madam okey je. Madam okey je. Kan boleh tanya pula, kalau Madam tu pangkat doktor, mampus aku. Tak ada lah. Tengok ni. Dah lah. Anti je. Okay, kalau nak enjoy lagi korang punya benda ni, ada satu sesi korang buatlah sesi bersama korang.
buat Yalah. ke meet ke live sesi ke dengan Maybe kita dia orang follow kita punya exercise macam apa ni Aziz, nanti kalau kita orang nak buat Google Meet, kita nak pergi Aziz lagi. Tapi macam ikut week lah. Week ni Aziz cerita pasal weight loss dengan fat loss apa tu. Lepas tu cerita pasal makan. Ikut week lah. Macam ni kan Aziz cerita sekali banyak kan. Untuk kita yelah, untuk diorang maybe kita akan tengok lah macam ni nanti. Minggu sekali ke. boleh je mana santai je. Bosan-bosan isi masa tak ada hal. Last. Apa? Dengar tak? I don't see, I don't hear. Dengar. Kalau skipping kan, bagus tak untuk Keeping pun kira kategori cardio. Sebab bila kita skipping, kita improve kita punya, kan kita skipping lama-lama kan kita rasa penat ke tu, jantung cepat bergerak. So tapi kalau untuk yang orang yang macam overweight, yang obesity, yang badan berat besar sangat tu, macam tak digalakkan, takut sebab satu impact pada lutut dia orang. betul? Impact pada lutut dia orang. So kalau macam orang obesity, better buat body weight lah. Yang better apa-apa pun body weight lagi selamat. Apa-apa pun kalau kau nak buat benda-benda ini, buat je body weight, macam push up semua apa yang cakap tadi lah. Sebab nak so body weight ni semua orang boleh buat. Tak kira orang tu obes ke apa ke, semua boleh buat. Macam contoh kalau jogging, kan orang yang tu besar sangat berat kan nak jogging, impact kat lutut juga. So apa-apa jenis kau nak buat, body weight ya, guna body weight dulu. Itulah yang paling selamat lah, paling tak ada risiko untuk injet kurang. Cuma teknik lah, dia akan injet bila teknik kita salah je. Macam squat kita, dari segi teknik squat tu semua nantilah kena ajar juga. Yang tu dari segi teknik exercise tu kena ada juga lah. Teknik exercise, macam mana nak squat, berapa degree, berapa degree lutut, lebih pada kaki, macam mana nak buat, itu pun kena ada. Sebab silap-silap kalau salah squat, back pain satu, boleh rosak belakang. Itulah, apa-apa pun buat itulah. Apa-apa exercise semua buat body weight je. Cuma kita ubah dari segi jenis dia, hari ni buat apa, bentuk apa. Jogging, kalau macam jogging buat kat active rest. Ataupun active rest tu suruh orang berjalan, pusing-pusing kampung, jalan kaki, pusing-pusing taman. Skipping kalau yang macam orang berengan tu bolehlah skipping. Tapi kalau macam yang badan besar sikit, janganlah. Sebab impact pada lutut satu. Ya. Faham. So itu je lah. Nanti kalau apa-apa kita orang contact Aziz lagi. Boleh je. So untuk malam ni semua orang boleh dismiss. Thank you sebab ada untuk dengar ini. Amirul, awak ada record kan? Kalau tu nanti bagi dekat group Google link ke apa ke, yang menyenangkan awak lah. Itu saja. Okay. Thank you. Terima Jumpa kasih lagi. semua. Okay, beres. Sorry, maaf kalau ada terkurang. Boleh apa? Bisnis. Boleh lah. ciao. Terima kasih. Bye-bye.